pengeluaran lah. Dia adalah masdar ataupun apa masdar kita panggil ya. Jadi kita sebut beginilah. Dia asalnya takhrij, anak tulis, mungkin ada yang tak nampak, takhrij. Okey. Takhrij. Jadi daripada perkataan kha, ra dan juga jim. Tiga ni lah. Jadi kalau kita keluarkan, dia sebenarnya daripada kharaja. Tetapi untuk menjadikan takhrij, perkataan dia adalah kharraja sebenarnya. Khar, dia ada sabdu dekat atas. Kharraja. Ya ini tak ada sabdu kan? Kalau kharaja, bila nak tukarkan dia jadi masdar, dia akan menjadi khuruj. Tetapi kharraja, kalau masdar ni jadi takhrij. Dia begitu. Tapi nak kita katakan, dia ada kaitan dengan keluar. Kharaja ni maksudnya keluar. Okay. Jadi kita lihat di sini maksudnya adalah keluar lawan kepada masuk. Contoh kalau anda kata kharaja Khidir min baitihi. Khidir telah keluar daripada rumahnya. Kharaja. Okay. Jadi di sini takhrij ataupun al-ikhraj. Sebentar Okay, jadi takhrij ataupun al-ikhraj adalah memperlihatkan sesuatu dan menampakkannya. Kita boleh guna dua, ikhraj ataupun takhrij. Tetapi selalunya kita guna takhrij. Akhraja pun boleh akhraja lah. Kharraja ataupun akhraja. Mengeluarkan. Satu lagi adalah wazan akhraja. Anda rasa awak dah belajar bahasa Arab kan? Jadi akhraja. Ini perkataan asal dia. Fi'il madhi dia. Past tense dia. Jadi kalau kita nak tukar, dia jadi takhrij. Jadi secara umumnya, secara bahasa begitulah. Kita ingat takhrij daripada perkataan keluar kharaja itu keluar. Okay, sebab tu kita panggil takhrij. Nanti kita masuk, kenapa dia takhrij hadis? Dan apa itu ilmu takhrij hadis? Macam tu kita faham dulu takhrij daripada perkataan apa, satu. Yang kedua, kita nak faham takhrij hadis apa. Kemudian yang ketiga, ilmu takhrij hadis. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita tahu. Setakat ni boleh semua? Okay, boleh. Ini dari sudut etimologi ataupun bahasa dulu. Baik, Ana teruskan. Okay, kemudian menurut istilah, kalau kita panggil takhrij ni ada dua maksud. Takhrij boleh jadi seorang ulama ataupun seorang ulama hadis meriwayatkan hadis di dalam kitabnya beserta dengan sanad-sanadnya. Kalau Ana kata, kan Ana baca hadis, kemudian Ana kata hadis ini akhrajahu al-Bukhari. Kan, ataupun kharrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Maksudnya apa? Ana bila narrate satu hadis, bila Ana baca satu hadis daripada kepada awak, Ana pilih satu hadis, Ana baca hadis yang penuh dengan sanad mungkin. Kemudian Ana kata akhrajahul Bukhari. Sama juga maksudnya rawahul Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dengan erti kata yang lain, istilah yang lain kita boleh guna akhrajahul Bukhari ataupun kharrajahu Al-Bukhari. Jadi ini penggunaan perkataan akhraja satulah dari sudut istilah ulama hadis. Bila guna kharraja ataupun akhraja, ni Ana bulatkan. Okay, maksudnya juga adalah rawahu, yang telah diriwayatkan. Sama. Ini satu cara nak faham kharaja ataupun takhrij. Okey, dia sama. Takhrij akhrajahul Bukhari maksudnya rawahul Bukhari. Yang mana ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari semua. Matannya, teks hadisnya dan juga sanad Imam Bukhari. Awak pernah dengar kan? Disebutkan ini adalah akhrajahu Al-Bukhari. Jadi jangan takut dia, kenapa dia tak guna rawahul Bukhari? Kenapa tak guna riwayat Bukhari? Kenapa dia keluarkan menggunakan akhraja ataupun kharraja? Sama sebenarnya. Sama. Okey, boleh ya setakat ni? Okey. Sama jugalah kalau kita kata akhrajahul Muslim, akhrajahu Ibn Majah, akhrajahu Abu Daud dan sebagainya. Okey. Jadi ini cara pertama dari sudut istilah ulama hadis. Bila ulama hadis guna akhraja dalam kitab-kitab mereka, maksudnya begini. Okey, satu lagi cara ulama hadis guna, bila sebut akhraja adalah maksudnya apa? Menyandarkan hadis kepada siapa yang meriwayatkannya.
Di kalangan perawi hadis di dalam kitabnya dengan menyebut martabat hadis tersebut. Contoh ungkapan ulama hadis mengatakan kharraja fulan ahadith kitabi kadza. Maksudnya contoh kalau Ana ada buat buku kan. Ana buat buku. Buku Ana ni buku hadis, contohlah buku tafsir. Bila buku tafsir Al-Quran kan, kita kalau nak tafsir sesebuah ayat, kita perlu datangkan riwayat hadis kan. Itu sebaiknya lah. Apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin? Kita datangkan, Ibn Abbas kata apa, Al-Mujahid kata apa, Nabi kata apa. Nak rujuk kepada orang-orang ini yang hebat-hebat ini, maka kita perlukan sanad. Jadi Ana buat buku tafsir ni, Ana letak hadis tu. Jadi orang lain bila komen tentang buku Ana ni, dia kata kharrajahu fulan ahadith kitab kaza. Seakan macam dia nak menyandarkannya dan menisbahkannya kepada ulama hadis yang meriwayatkannya di dalam kitab dengan sanadnya beserta penjelasan martabat hadis tersebut sama ada ianya diterima ataupun ditolak. Jadi nak katakan, Khidir ni dia telah kharraja, dia telah mengeluarkan satu hadis tu dalam kitab tafsir dia. Jadi nak cek lah betul ke tidak hadis tu, dhaif ke, sahih ke, hasan ke, apa martabatnya. Okay, jadi dia boleh begitu. Ini kita panggil syibuhu kita panggil apa ya? Syibuhu sanad. Ataupun kita panggil yang riwayatkannya tu dia separuh, ataupun syibuhu asal kita panggil dia, sumber-sumber yang menyerupai asal. Nanti kita masuk, dia ada beberapa perkara lah. Sumber ni dia ada 3 jenis sumber. Ada sumber yang asal betul, ada sumber yang separuh asal, ada yang sumber yang bukan asal. Nanti kita akan maklumkan. Okey, jadi itulah kita panggil takhrij dari sudut bahasa dan istilah. Okey, pertanyaan, soalan buat masa ni? Okey, verbal noun. Okey, Ana teruskan dulu ya. Okey, jadi bagaimana kita nak terjemahkan ataupun nak define, definisikan takhrij hadis. Takhrij kita dah tahu dah, dari sudut bahasa dan istilah kita dah tahu. Kalau digabungkan takhrij dan hadis, maksudnya adalah kerja praktikal untuk seluruh ilmu hadis yang mempertanggungjawabkan ke atas seorang pengkaji mencari hadis pada sumber asalnya. Ana ada warna merah tu. Dan dah merah kan Okay, kemudian mengkaji lafaz dan sanad yang pelbagai. Okay, tawakuf, yakni berhenti pada pendapat ulama hadis tentang hadis dan perawinya dan mengkajinya dari sudut sanad dan matan. Okay, kemudian cuba untuk mendapatkan natijah yang betul di sekitar hadis tersebut. Okay, jadi dia adalah satu amalan lah, satu kerja praktikal. Dia bukan teori saja, dia mesti perlu buat, lakukan, praktikal. Yang mana seorang pengkaji itu bila nak kaji, nak cari hadis itu, dia perlu dan wajib cari daripada sumber asalnya. Sumber asalnya. Okey, ini nanti pecahannya ada dalam slide-slide yang seterusnya. Okey, sumber asalnya. Kemudian dia tawakuf. Tawakuf ni adalah dia berhenti, dia serahkan tanpa dia buat ijtihad sendiri. Maksudnya dia telah berhenti dan tawakuf terhadap ijtihad para ulama hadis dengan mengatakan hadis ini mereka jumpa, hadis ini taraf dia apa, status dia apa. Kan? Itu cara kita belajar hadis lah. Sebenarnya hadis ni memang kita taklid lah, taklid Bukhari, taklid Muslim, apa yang mereka dah jumpa. Ya kan? Jadi kita tawakuf begitu. Dan mengkaji dari sudut sanad dan matan. Dan cuba kita nak tahu natijahnya lah. Yang terakhir adalah natijahnya. Jadi, kita kalau pecahkan, kita dapat beberapa poin. Satu adalah cari hadis pada sumber asalnya. Kemudian kaji lafaz hadis yang pelbagai. Okay, kadang-kala hadis ni, dia maksudnya satu. Tapi lafaznya pelbagai. Kadang-kala ada tambah, kadang-kala ada biasalah, dia bukan kurang. Selalunya kadang-kala hadis tu ada yang tambah dalam tu. Dan tambah itu dia ada lebih kelebihan khusus lah. Yang mana asalkan penambahan itu tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Sebagai contoh, membaca surah Kahfi lah.
Kan membaca surah Kahfi pada bila? Malam hari Jumaat ataupun hari Jumaat itu sendiri. Perkataan Jumaat tu sebenarnya dia adalah tambahan. Tetapi tambahan daripada hadis lain. Ada ulama kata baca surah Kahfi ni juga dhaif untuk hari Khamis malam lah, Jumaat ataupun hari Jumaat itu sendiri. Sebab mereka kata penambahan ini adalah penambahan yang syadz, penambahan yang bertentangan ataupun perawi yang kuat bertentangan yang lebih kuat. Tetapi bila kita kaji balik, memang dia bertentang, dia bezalah, dia ada penambahan, tapi penambahan itu adalah ziyadatus siqah. Dia nak menambahkan lagi siqahnya. Siqah ni apa? Kita sebut tempoh hari. Dipercayailah kepercayaannya. Ditambah lagi. Maksudnya boleh guna. Maksudnya apa? Lafaz hadis kadang-kadang ada satu lafaz tu dia tak ada beberapa perkataan. Jadi lihat kepada hadis lain yang kuat juga, maka kita akan compile semua. Untuk mengatakan satu hadis tu, hadis ni sahih, memang kita perlu jamakkan hadis tu. Kalau tidak, kita keluarkan hukum yang salah. Itu yang beberapa orang lakukanlah. Dia tidak melakukan takhrij sempurna. Dia cuma keluarkan satu hadis, tetapi hadis lain dia tak ambil. Jadi itu tak sempurnalah. Okey, boleh? Naam kata terbitan. Barakallah. Ataupun kaji sanad hadis yang pelbagai, turuk ataupun jalur yang berbeza, walaupun teks matannya sama, tetapi melalui jalur yang berbeza. Okay, kemudian tawakuf berhenti pada pendapat ulama hadis tentang hadis dan perawinya, dan juga kaji dari sudut sanad dan matan, dan cuba mendapatkan natijah yang betul. Okey, boleh setakat ni? Boleh hadam insyaAllah. Ana rasa semua poin-poin ni straightforward lah. Kita baca sendiri pun kita boleh faham insyaAllah. Okey, Puan Aslina, okey semua? Boleh insyaAllah. Puan Hazia, okey insyaAllah. Puan Rohana, Puan Siti Maimunah. Boleh insyaAllah ya, okey. Juraimi ada nak tambah, nak kongsi setakat ni? Tak ada okey. Masrudin? Tak ada? Tak ada Okey, Ana teruskan dulu. Okey, jadi kesimpulannya, okey, macam mana kita nak simpulkan Ustaz? Okey, dia macam ni. Bila kita sebut takhrijul hadis, awak boleh ambil yang inilah kalau ditanya dalam peperiksaan takrif ataupun apa itu takhrijul hadis, kita sebut begini. Satu ilmu yang membahaskan mengenai prinsip ataupun metod yang memudahkan pencapaian kepada kedudukan hadis. Satu, kedudukan hadis. Jadi anda dah katakan dia ada dua motif kan? Kedudukan hadis satu. Mengenal pasti mutaba'ah dan syawahid daripada sumber-sumber asal, sumber-sumber yang menyerupai asal dan sumber-sumber yang tiada asal. Seterusnya menjelaskan hukum dan darjat hadis sama ada diterima ataupun ditolak. Ataupun tertolak. Okey, ada tak perkataan yang awak tak tahu ataupun kurang pasti setakat ni? Ustaz, apa itu mutaba'ah dan syawahid? Okey. Baik. Mutaba'ah dan syawahid pernah kita jelaskan sebelum ini. Ana letakkan dalam slide yang seterusnya. Okey, yang ini awak Ana letakkan semula. Yang tadi definisi tadi, ini semua ni Ana letakkan dalam di sini supaya kita lebih jelas. Okey, kita baca di sini dulu Ilmu yang membahaskan prinsip-prinsip metod memudahkan pencapaian, maksudnya kita akan menggunakan metod yang 6 tu. Kaedah yang 6 tu. Okey, iaitu kaedah apa kaedah? Antara kaedah yang kita akan belajar adalah menggunakan kaedah ataupun metod lihat kepada kitab. Contoh. Antara metod lain kita lihat kepada perawi. Antara yang lain kita lihat kepada nama sahabat. Antara yang lain kita lihat kepada tema-tema ataupun term-term pun boleh ataupun tema. Jadi tengoklah ada beberapa cara ataupun cara yang keenam menggunakan IT. Itu satu. Kalau kita sebut mutaba'ah dan syawahid adalah dia penguat sebenarnya. Mutaba'ah nak jelaskan ni panjang ni. Okey, mutaba'ah dan syawahid awak lihat di sinilah.
Ana ada jelaskan, iaitu seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadis yang dalam masa yang sama terdapat perawi yang lain bersama dengannya, iaitu meriwayatkan hadis yang sama daripada guru sahabat yang sama. Kalau syawahid selalunya pada peringkat apa? Peringkat sahabat. Dia ada riwayat lain ataupun ada sanad lain daripada sahabat yang berbeza. Okay, sebagai contohnya pun Ana dah letak dekat sebelah ni. Ini adalah kita nak faham mutaba'ah dan syawahid. Hadis asalnya yang ini. Okay, contohlah kita takhrij, kita jumpa hadis yang sebelah kiri sekali ni. Takhrij ni maksudnya kita keluarkan dengan kaedah yang kita guna. Tak kira lah awak guna kaedah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jumpa hadisnya, okey, matan dia ini. Dalam hadis Nabi SAW, matan dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan puasa lah. Yang mana Nabi kata secara penuh, dalam riwayat Bukhari dan Muslim pun ada, Nabi mengatakan, Ash-shahru tis'a wa ishruna laylah, fala tasumu hatta tarawhu, fa in ghamma alaikum fa akmilu al-iddah 30. Ini berkaitan nak puasa Ramadan. Kalau kita nak mula puasa Ramadan, kemudian kita tak nampak anak bulan sebagai contoh. Kemudian Nabi menyuruh kita untuk antaranya cukupkan 30 hari. Kan sama juga dengan apa-apa bulan lah. Masuk bulan Hari Raya pun sama jugalah. Okay. Bila kita cari, awak tengok sanad dia, yang asal ni kita ambil yang Imam Syafi'i. Kita jumpa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Okay, sekali lagi, macam mana kita nak tengok perawi? Ini adalah yang orang yang membukukan hadis. Dia ada dalam kitab Imam Syafi'i. Kadang-kadang ada dalam kitab Al-Um. Kadang-kadang ada kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i pun ulama hadis juga. Okay. Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik. Ini kita panggil perawi pertama. Kemudian Imam Malik mengambil daripada Abdullah ibn Dinar. Ini pun kita panggil syajarah sanad lah. Cuma ana letakkannya dalam kotak-kotak begini. Okay, ini perawi kedua, ini perawi ketiga. Jadi Rasul itu bukan perawi. Kita tak panggil Nabi perawi. Perawi selalunya antara yang membukukan hadis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tabi'in, sahabat Rasul. Okey. Kalau kita tengok, kita cari hadis ni, hadis ni ada mutaba'ah lah, ada penguat lah. Okay, mutaba'ah tu apa? Mutaba'ah adalah dia berkongsi pada peringkat bawah daripada sahabat. Sahabat dia sama. Tengok. Ini semua sama. Satu hadis yang mana daripada Abdul Rahman bin Umar. Kita panggil satu hadis daripada seorang sahabat Abdul Rahman bin Umar, maaf. Kemudian diambil daripada yang ini. Siapa yang ambil daripada Abdullah? Dia ada dua orang. Dia ada dua anak murid. Ini kita panggil mutaba'ah ni dua ni. Ataupun tabi'. Jadi Muhammad bin Zaid adalah tabi' kepada Abdullah bin Dinar. Jadi kita ada dua jalur. Dia ada dua anak murid, begitu. Jadi kita panggil, cuma yang ini kalau awak tak nak faham pun tak apalah. Naqisah dengan Tamar ni cuma dia beza guru saja. Okey. Yang penting mutaba'ah ni dia adalah penguat, hadis-hadis penguat yang datang, penguatnya tu bukan sahabat yang berbeza tetapi mungkin tabi'in yang berbeza ataupun tabi'in yang berbeza. Maksudnya sahabat tu ada anak murid. Ada anak murid yang 2-3 mungkin. Okey. Nangis dah nak. Okey, baik. Baik, kemudian kalau syahid ni dia pada peringkat inilah sahabat. Jadi kita panggil syahid adalah penguat juga. Dia hadis untuk menguatkan hadis tetapi melalui sahabat yang beza. Hadis yang sama. Mungkin lafaz-lafaz dia lebih kurang. Kalau kita tengok kan dekat sini fa'akmilu, awak tengok hadis asal fa'akmilu dan sempurnakanlah menjadi 30 hari. Kan kalau kita tak tahu, mungkin nak hujan kan, nak cari anak bulan ni tak jumpalah anak bulan, mungkin mendung kan. Nabi kata cukupkan 30 hari. Okey. Fa'akmilul iddah, dekat sini cuma fa'akmilu 30. Iddah dia tak ada. Dalam riwayat yang ini Ibn Khuzaimah. Kalau riwayat Al-Bukhari kita jumpa fa in ghama alaikum fa'akmilul iddah 30. Okey, ini lebih kurang sama.
Sama okey. Maksudnya lafaz teksnya tu kita jumpa sama. Yang ini ada kurang sikit. Fa'akmilu al-iddahnya tak ada. Tapi ini riwayat Khuzaimah. Yang ini itra'atul hilal, ini lain sikit. Dia ada beza-beza sikit. Okey. Boleh. Dia ada wa idza ra'aitumul hilal, dia ada tambah lah. Yang penting isi kandungannya sama. Okey, boleh. Jadi ini penguatnya datang daripada syahid. Syahid ni apa? Syahid ni adalah seorang perawi, iaitu sahabat yang menguatkan riwayat sahabat yang lain. Itu kita panggil syawahid. Kalau mutaba'at adalah orang-orang tabi'in ataupun tabi'in yang ada ramai yang menguatkan hadis tu sebab dia ada perawi-perawi ataupun hadis-hadis yang lain. Boleh setakat ni? Ke pening? Boleh, sebab sebelum ni pun anda pernah jelaskan kan mutaba'at dan syawahid. Azman okey tak? Boleh insya-Allah Okey, baik. Okey, baik. Maaf anak merajuk-merajuk lagi. Okey, baik. Jadi inilah kita panggil mutaba'ah dan syawahid. Okey, pertanyaan, soalan? Okay, kita patah balik yang ini Okey, jadi itulah dia berkaitan dengan kita nak menyimpulkan antara sumber-sumber asal. Okey, mungkin ada yang tanya, apa tu sumber asal menyerupai asal yang tiada asal? Okey, jadi ada 3. Okey, kalau kita panggil, kita mencari sumber asalnya, sumber asal adalah daripada asal siapa yang membukukan. Contoh, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibn Majah, Tirmizi, Imam Malik, semualah. Kita panggil sumber asal ni yang last ni. Orang yang mencari dan membukukan hadis tu. Jadi kalau kita nak takhrij hadis, make sure seorang pengkaji itu perlu cari daripada buku asal. Buku asalnya. Kalaulah, sebagai contoh, kita dekat internet ataupun di dalam Facebook tu kita jumpa orang tu quote satu hadis, dia kata hadis Nabi, kemudian dekat bawah tu dia kata telah dijumpa dalam kitab kitab tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir pula bila quote hadis ni, beliau ada sanad-sanad beliau, tetapi beliau ambil daripada kitab asal. Jadi itu kita panggil menyerupai asal. Kalau kitab asal adalah kitab Bukhari sebagai contoh, memang asal Bukhari yang cari hadis tu. Kalau menyerupai asal, kita panggil syibhul asal, kitab-kitab hasil karya penulis yang menyebut hadis-hadis yang diambil beserta sanad daripada rujukan asal seperti tafsir Ibn Kathir sebagainya. Ataupun Nasab Ar-Rayah fi takhrij ahadis al-hidayah. Dan ada banyak lagi lah yang kita boleh baca. Jadi yang ini dia bukan asal sebab Ibn Kathir dia tak boleh ada sanad sendiri. Sebab beliau hidup pada kurun ke-7. Jauh. Kurun ke-7. Dan dia selalu datangkan dengan sanad. Contoh kalau awak baca tafsir Ibn Kathir akan datangkan dengan sanad. Dengan sanad. Bukan hanya setakat datangkan hadis, kemudian datangkan siapa yang meriwayatkan. Tetapi Imam Ibn Kathir mendatangkan sekali dengan sanad yang penuh. Kadang-kadang sanad tu tak penuh lah, yang diringkaskan. Yang penting adalah beliau ambil ni sebenarnya daripada kitab asal. Kitab asal. Dia menyerupai asal. Tetapi dia tak berjumpa dengan perawi itulah secara penuh tu. Dia tak jumpa sebab dia hidup pada kurun ke-7. Kalau Imam Bukhari hidup pada kurun ke-3. Dan dia adalah ulama tabi'in kan. Ulama kurun ke-3 lah. Okey. Kemudian ada pula kitab yang kita panggil tidak asal. Hadis-hadis yang orang tu letak dalam kitabnya adalah sebenarnya dia petik sajalah. Dia petik dan kadang-kadang tak ada sanad pun. Okey, contoh kitab-kitab hadis karya penulis yang menyebut hadis hadis yang diambil tanpa menyebut sanad-sanad rujukan asal seperti kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Jadi memang kita tahu kitab Imam Nawawi ni ataupun antara kitab hadis 40 dan sebagainya, ini merupakan kitab hadis yang dihimpunkan oleh seorang ulama dan dia tak
maksud tak ada asal tu bukan hadis tu tak wujud tau. Wujud cuma dari sudut sanad dia tu. Sanadnya tu. Dia tak maklumkan secara sempurna. Jadi kita simpulkan begini. Kalau daripada tadi yang ini. Jadi kita bila nak takhrij, satu kan kita nak tahu kedudukan hadis tu. Dia sahih, dhaif ataupun maudhu', satu. Yang kedua kita nak kenal pasti ada tak syawahid-syawahid yang lain. Ada tak pembantu-pembantu hadis yang lain daripada sanad-sanad yang berbeza, ada tak? Okey, kalau ada, kita nak cek juga daripada sumber asal dia ke, daripada sumber yang menyerupai asal ke, ataupun sumber yang tiada asal. Bila kita jumpa tu, adakah dalam kitab Riyadhus Salihin saja? Tak cukup, tak boleh. Untuk takhrij hadis tak boleh rujuk Riyadhus Salihin. Kita perlu rujuk balik Riyadhus Salihin tu ambil daripada mana? Sebab itu bukan asal dia. Sebab boleh jadi kitab tu salah. Sebab itu pengkaji perlu rujuk kepada kitab asal. Itu kita nak kenal lah kitab asal tu kitab apa. Baru selepas itu bila kita dah rujuk pada kitab asal, dah jumpa siapa yang jumpa hadis tu, barulah kita boleh letakkan dia ni sahih ke, dhaif ke, maudhu' dan sebagainya. Sebab untuk jumpa sanad yang penuh itu sahaja yang kita boleh maklumkan status hadis tu. Sebab kalau kita ambil dari contoh kan, daripada sumber tiada asal, sanadnya tak ada. Sanadnya tak ada. Kadang-kala dia kata riwayat Imam Bukhari, tapi kadang-kala bukan riwayat Imam Bukhari pun. Awak pernah jumpa tak begitu? Itu orang yang dusta kan? Dusta. Ana tak kata Riyadhus Salihin tau. Ini pernah kita jumpa posters. Poster kita jumpa. Yang mana dia quote satu hadis Nabi SAW, kemudian itu bukan hadis Nabi, kemudian dia kata itu adalah riwayat Bukhari. Sedangkan Bukhari tak pernah riwayatkan pun tu. So maksudnya apa? Kita perlu cek balik daripada yang asal. Jangan senang-senang kalau orang-orang yang nak belajar hadis ni, kita nampak hadis ni hadis Bukhari. Tapi kenapa macam pelik hadis ni? Cek balik. Kadang-kala tersilap orang. Mungkin dia copy paste kan riwayat Bukhari. Kadang-kala memang sengaja dia tak ada sumber. Mungkin dia tak asub, mungkin dia nak buat kesilapan sengaja, dia nak musnahkan orang Islam mungkin. Dia reka hadis, dia cuma letak saja dekat situ riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Sebab itu kebiasaan dalam masyarakat buku-buku bacaan orang awam ni kita perlu cek. Mereka cuma sebut begitu saja. Bukhari, Muslim, hadis riwayat Nasa'i. Pengkaji hadis perlu cek. Sebab darjat dia kita tak tahu. Contoh dia pernah sebutkan hadis ni riwayat Imam Nasa'i. Dia tak kata dekat sebelah hadis ni dipertikaikan oleh ulama. Ataupun hadis ni riwayat Nasa'i, kemudian apa? Ni biar kebiasaan tau penulisan orang-orang awam kita. Hadis ni riwayat Ibn Majah. Dia tak kata hadis ini dhaif di sisi siapa, ataupun dia hasan, ada penguat dan sebagainya, tak sebut. Cuma sebut itu saja. Kan sumber dia, sumber asalnya. Tapi kita perlu cek. Kita perlu cek. Maka itu perlu buat takhrij. Perlu buat takhrij. Okey, boleh insya-Allah. Okey, boleh jadi seperti Ana maklumkan, kita perlu berhati-hati. Contohlah yang Ana teringat yang tersebar dulu berkaitan dengan siapa yang ziarah kubur pada hari tertentu dapat pahala tertentu. Siapa yang ziarah kubur pada hari-hari tertentu akan dapat pahala sekian. Kemudian diletak di bawah itu hadis ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Ana katakan dia telah dusta dua. Satu, dia dusta ke atas nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia telah mendusta ke atas Bukhari sendiri. Jadi ini kita perlu be careful. Ataupun yang lain sebagai contoh, pernah terjadi dekat khutbah. Jadi hati-hati siapa yang di kalangan kita yang dapat peluang untuk berikan khutbah, walaupun teks khutbah tu telah disediakan oleh beberapa pihak, maka kita perlu kaji balik. Yang dengar tu antaranya student hadis, antaranya ustaz-ustaz hadis, antaranya pakar-pakar hadis. Kan bila mereka dengar hadis ni tak sahih ni, kenapa letak dalam khutbah? Sebagai contohlah. Sebagai contoh ada satu satu khutbah tu bukan di sini di luar. Bukan di Singapura. Disebutkan oleh khatib, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm.
Maksudnya siapa yang nak inginkan dunia, maka perlulah dia belajar ilmu. Kemudian siapa yang inginkan akhirat, hendaklah dia belajar ilmu. Kemudian dia kata hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kita kata ini bukan hadis Bukhari, ini bukan hadis Nabi pun. Ini adalah kata-kata kalam Imam Syafi'i. Jadi kalau tersilap tanpa sengaja okeylah. Tapi kalau sengaja itu satu pendustaan lah. Jadi perlu berhati-hati. Setakat ni ada pertanyaan, soalan? Ustaz, ini soalan Ustaz. Ustaz, Ana ada send the screenshot yang Ustaz share tadi pasal mutaba'ah dengan syawahid tu. Syawahid. Ana just nak pastikan pemahaman. Mungkin kalau boleh buka dekat WhatsApp tu, nanti Ana ada screenshot yang mana Ustaz tadi tulis tadi. Buka. Jadi kalau yang syawahid tu, dia at the level of sahabat. So in this case, yang syawahid yang you referring to is between Abdul Rahman dengan Abdullah bin Abbas. This the two that we talking about syawahid. Is this correct, Ustaz? Betul. Dan orang tu kita panggil dia syahid. Syawahid ni plural kepada syahid. Syahid, okay. Syahid ni satu orang yang menguatkan, dia menyaksikan sahabat lain hadis tu sama. Okay. On the base word syahadah. Betul. Okay. Dan yang kedua Ustaz, mutaba'ah. Mutaba'ah dari segi perawi-perawi yang lain ada tabi'in atau tabi'in. So in this example Ustaz, Ana nak pastikan yang mutaba'ah is between Abdullah bin Dinar dan Muhammad bin Zaid. Sebab apa? Dia punya level 3 dia is the same Abdul Rahman bin Umar. Adakah itu definisi yang betul Ustaz? Ataupun question saya actually yang Muhammad bin Hunain yang tak ada color tu, itu tak termasuk dalam mutaba'ah Ustaz? Tidak. Dia tak masuk. Yang ini kita ambil dia sebagai syawahid guru dia lah, Ibn Abbas. Tapi dia diberikan hadis itu kepada Amr bin Dinar. Itu adik kepada Abdullah bin Dinar. Okey. Jadi tapi yang lain-lain orang lah. Jadi Ustaz, yang mutaba'ah, definisi mutaba'ah is between Abdullah bin Dinar dan Muhammad bin Zaid. Adakah itu benar Ustaz? Benar, betul. Okey. Jadi tapi mesti syarat dia adalah dia mengambil hadis yang sama, maksudnya teks hadis yang sama dan juga daripada guru yang sama. Okey, mungkin ada yang tanya, Ana jelaskan sedikitlah. Mutaba'at tammah. Mutaba'at tammah ini adalah seorang tabi'in mengambil daripada satu sahabat yang sama. Contohlah kita letak Juraimi tabi'in. Juraimi dengan Azman tabi'in, Ana sahabat. Okey, Ana bila riwayatkan sesuatu perkara, Ana sahabat Nabi kan, Juraimi dengan Azman ambil satu hadis yang sama. Itu mutaba'at ataupun Juraimi tabi', Azman pun tabi'. Begitu. Orang dia kita panggil tabi'. Mereka adalah mutaba'ah daripada satu guru yang sama. Itu kita panggil mutaba'ah tammah yang sempurna. Kenapa dia sempurna? Sebab mereka berdua mengambil guru yang sama daripada Ana. Tetapi kalau naqisah, dia tidak sempurna. Maksudnya Juraimi ada anak murid, Azman ada anak murid. Setiap anak murid itu ambil daripada gurunya. Gurunya ambil daripada Ana. Faham tak? Dia bawah, level yang bawah tu. Itu kita panggil mutaba'ah naqisah. Okay, sekali lagi, jadi mutaba'ah naqisah siapa? Contohlah, kita ambil satu lagi contoh daripada Puan Hamidah. Puan Hamidah ni anak murid kepada Juraimi. Boleh tak kalau anda tak lukis? Boleh bayangkan Hamidah adalah anak murid kepada Juraimi, kemudian Rohana anak murid kepada Azman. Okay, jadi Rohana dengan Hamidah, mereka adalah mutaba'ah naqisah. Begitu. Sebab apa? Mereka ambil daripada guru yang berbeza, tetapi guru-guru mereka mengambil daripada guru yang sama, iaitu Ana. Boleh, insyaAllah. Itu je beza dia antara mutaba'ah tammah dan naqisah. Dia punya kita panggil jalur dia tu bawah sikit lah. Jadi kita boleh simpulkan begitulah. Syahid ataupun syawahid yang pertama, yang ada bantunya tu oleh sahabat sendiri, sahabat yang berbeza. Bawahnya adalah mutaba'ah tammah, bawahnya lagi adalah mutaba'ah naqisah. Dia macam tu. Jangan harap jelas insyaAllah. Syukur Ustaz. It's very technical insyaAllah. Ustaz, lagi satu soalan. Tadi yang menyerupai sumber, Ana terbaca tadi tafsir Ibn Katsir pun termasuk Syibu tu asal
Dia pun syibu Jadi Ustaz, kalau yang tafsir Ibn Katsir ni memang banyak reference daripada kita yang basic lah. Tapi kalau dia punya source daripada tafsir Ibn Katsir, asalnya daripada mana, Ustaz? Tafsir Ibn Katsir termasuk kaedah tafsir bil ma'thur. Tafsir dia memang dengan riwayat. Maksudnya adalah tafsir Ibn Katsir antara tafsir yang kenapa dia kuat, sebab dia menggunakan riwayat-riwayat. Tetapi riwayat tu bukan riwayat dia. Dia cuma datangkan tafsir-tafsir itu daripada Nabi, sahabat, tabi'in. Maksudnya dalam kitab tafsir dia itu ada hadis, ada riwayat. Tetapi dia bukan riwayat diri dia sendiri. Bukan dia yang cari riwayat tu. Sanad tu bukan sanad dia. Jadi macam dia datangkan sanad dia tapi bukan. Sanad tu adalah sanad bagi yang asal ni, iaitu sanad Bukhari, sanad Muslim, Abu Daud, Nasai. Dia cuma quote balik. Dan kadang-kadang dia tak sebut pun hadis ni Bukhari ke Muslim dan sebagainya. Sebab itu dia syibuhul asal. Berbeza dengan tidak ada asal, ini langsung tak ada sanad lah. Cuma letak hadis ni riwayat Muslim, Bukhari dan sebagainya. Boleh setakat ni. Okay, syukran Ustaz. Fahim. Ustaz, boleh saya clarify? So yang kalau asal ni maknanya the one yang put together the book is dalam that sanad itself lah. Dia yang mengtakhrij. Betul. Tapi kalau yang menyerupai asal, maknanya dia keluarkan satu riwayat, there's a possibility dia tak ada dalam that sanad lah. Dia quote that hadis sampai that means the entire riwayat. Adakah yang penulis tu dalam sanad tu sekali? Tak ada, bukan. So dia just quoting saja. Ada quote saja. Sebab tu ini untuk takhrij. Kita tak boleh takhrij terus daripada tafsir Ibn Katsir. Contohlah ana ustaz, kemudian ana kata hadis ni ada dalam tafsir Ibn Katsir. Tak boleh. Ana kena kata hadis ni daripada Bukhari. Tafsir Ibn Katsir ambil hadis ni daripada Bukhari. Kadang-kadang bukan Bukhari, kadang-kadang pun boleh ambil daripada riwayat-riwayat lain lah. Sebab tu penting untuk kita nak takhrij hadis, ambil daripada yang asal. Sebab yang asal ni adalah orang tu sendiri yang jumpa perawi tu. Sebab yang ini orang-orang hidup kemudian, zaman kurun ke-7, 8, cuma quote saja. Boleh? InsyaAllah? Boleh, Anda harap faham. Okey, kita rehat dulu. Boleh? InsyaAllah kita sambung jam 9.20 lah. 15 minit insyaAllah. Allahu ta'ala a'lam bisawab.